Soalan pertama, saya solat berimam di sebelah orang tua. Saya bersama imam. Dia datang lepas serakaat. Dia kejar tu imam dan habis bersama imam pada salam. Soalan saya, dia solat berimam ke seorang pahala dia? Dia ni semayang dengan tu imam. Nah, lepas pada serakaat baru mari orang tua seorang. Tua dah rak dah mepeh. Nah, gedek akad takbir rakaat kedua. Mayang garik. Nah, tapi orang tua ni sama salam dengan tu imam. Sah ke tak tu? Jawabnya tak tahu sah ke tak. Kalau cukup rakaatnya 3 sah. Faham? Kalau rakaatnya 3. Tapi kalau rakaat dia 2, dia mari rakaat kedua dah. Tapi imam salam dia salam. Ada tak orang tua gitu? Jenis kalau main bola kau curi ayam. Nah, main tunggu kat gol dah. Nah, patutnya duduk bawah ni dulu orang nak spuk. Duduk kat gol dah. Nah, jadi kalau dalam hukum fiqh dia kena kad merah. Nah, ya itu kena tambah serakaat, tak tambah batal. Tapi kalau dia tinggalan, nah patutnya kejar seorang. Nah, kalau kejar seorang itu ada panggil sembahyang jemaah dah. Nah, mula-mula takbir niat jemaah. Lepas tu dia kejar seorang, cukup 3 rakaat sah. Tapi orang tak suruh buat itu, jadi bodoh pula kejar. Kerana Nabi ajarnya biar ikut sama dengan imam, dapat salat berjemaah pahala dia. Imam salam, kita bangun tambah rakaat. Soalan seterusnya, saya selalu main daun teruk tapi tidak berjudi. Bila sampai waktu saya semayang, apa hukumnya? Macam khabar seolah ulama' mengharamkan kita main alat yang dicipta khas untuk berjudi. Kalau pun kita tak taruh tapi dia jadi membawa kepada pandai berjudi. Cuma kita tak berjudi saja. Jadi kita macam subahak dengan perkara-perkara haram. Sebab tu diharamkan daun teruk dan alat-alat untuk berjudi. Yang bolehnya benda yang bukan berjudi dia buat tu. Macam badminton, pipong. Waktu dia buat bukan untuk berjudi. Maka kita main saja tak apa. Jadi sokang. Kalau berjudi baru haram. Ada pun dalam teruk ni dipanggil latihan dah untuk judi, tapi tak judi lagi. Nah, di mana keadilan undang-undang sekarang? Sebagai contoh, saya kantoi 1 kilo dadah. Hukuman saya banduan akhir, yang lain pula kena 1 kontainer, tapi dengan pengaruh wang terlepas dari hukuman. Dia kena 1 kilogram dadah, ngedor dadah, kena hukuman mati. Orang lain sekontainer, tapi terlepas. Nampak? Sebab dia rasuah. Tak? Lepas tu di mana keadilan? Di mana soalan ni? Nak apa tanya kita bukan hakim. Bolehkah kita lari dari takdir buruk ke takdir baik? Contohnya hukuman gantung takdir buruk. Untuk ditakdirkan dari kena gantung, kita guna duit untuk melobi hakim atau orang berpengaruh. Atau rasuah boleh, beri keterangan palsu dan bohong di mahkamah untuk menyelamatkan nyawa kepada takdir yang baik. Jadi hidup tu takdir baik, buruk tu mati tu takdir buruk, dia kena hukum gantung. Jadi kita nak lari pada takdir buruk, nak pergi kepada takdir yang baik, iaitu panjang umur dengan merasuah hakim. Jawabnya tak salah kita lari daripada hukuman kalau hukuman itu zalim di sisi syarak. Faham? Yang tak boleh lari pada hukuman kalau hukuman itu tidak zalim pada sisi syarak, hukuman itu bersesuaian dengan kehendak agama. Tak boleh lari lah setelah dijatuhkan hukuman. Tidakkah berdosa bagi orang yang masih lagi mempertahankan undang penjajah? Dan kalau dalam Islam, apakah bentuk hukuman yang dikenakan bagi pengedar dadah itu? Jadi dadah ni sama dengan benda yang memabukkan, dipanggil al-muskir. Kalau kita maknanya minum arak 40 rotang, dadah 40 rotang jugalah. Kalau buat pula minum arak 80, buat pula dadah kali kedua 80 rotang. Kemudian maknanya kalau mengedar dadah sehingga boleh menyebabkan orang lain hilang nyawa, dia boleh dikenakan hukuman mati juga. Ada seorang ustaz mengajar mengatakan kalau kanak-kanak kecil pakai pampers duduk atas kita ketika semayang, atau pegang kita atau duduk sebelah kita, akan batal semayang kita sebab dalam pampers ada najis, sama ada banyak atau sikit. Masalahnya kalau orang perempuan yang ada anak kecil yang semayang di rumah, biasanya anak kecil ini suka gantung
pegang atau duduk atas kita. Dan kalau anak menangis pula mesti ibu tu ambil dukung. Najis dalam paper pula kita tak dapat lihat banyak atau sikit. Jadi ada tak keterangan masalah ini? Sebab kalau kita ikut ustaz tu cakap susahlah sikit. Macam mana pula kalau orang lelaki bawa anak kecil ke surau masjid, anaknya pergi pegang, dia pegang atau duduk atasnya. Ditanya ada tak keterangan? Ada, dah terang sama, dah mudah mari pun. Dengar boleh bab najis anak-anak dalam pampers. Anak dia pakai pampers, dalam pampers ada najis. Najis tu jenis dua bahasa. Yang pertama duduk dalam saja, luar tak ada najis. Dalam pampers saja. Dengar molek, lepas tu nyapa korang pula. Yang kedua najis tu tapak tubik luar. Pampers hak murah RM3. Why pay more? Faham? Baik, masalah yang pertama najis duduk dalam paper. Paper tu tubik duduk dalam, tak tubik luar. Maka kalau dia duduk atas riba kita alih dengan segera, tak batal lagi semayang. Faham? Sebab kalau kita dah alih, dia kira kita menanggung orang yang ada najis, maka batal semayang. Tapi dia duduk, kita alih segera, tak batal, dimaaf pada syarak. Kita berdiri, dia mari pegang peha kita, di peha mak dia. Kata ulama tak batal lagi dengan syarat dia akak kedua kaki jadi bergantung pada kita. Faham? Maka kalau pegang gitu tak batal lagi, maka nyanda tak batal lagi. Dimaaf pada syarak. Ngaji dah kita hak mula-mula batal, kau banyak ngaji rupanya tak batal, ada maaf lagi, itu khilaf ulama. Dah. Tapi kalau dia pegang peha kita, dia pun akak kaki jadi gantung di kita, atau dia peluk ke belakang tekak, dia pun akak kaki, maka kita menanggunglah. Baru batal situ. Yang kedua pula paper hak jenis tubik pas luar, dia pun duduk atas kita. Bila pak lekat lalu najis di tepi kain kita. Bila lekat najis di tubuh kita, boleh dah nak buang, tak boleh dah buang, maka batal selalu semayang. Faham? Hak tu jenis najis berpindah. Najis tubik pas luar, sampai berlama habis muka-muka. Tapi tangan dia tak kena najis. Tangan tu dia mari setuh kita, tak batal lagi. Faham? Biasalah budak-budak tak. Tapi kalau sebut najis dalam paper, tak nanti budak-budak. Kalau tuk orang pun faham. Tuk pakai paper, ada tahik dalam paper, pergi duduk atas tayak awal riba toki. Faham tak? Tak boleh jugalah, sama dengan budak-budak juga.